kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu 8.1 jenis sistem respirasi. Apa yang kita akan belajar daripada subtopik ini adalah mengenal pasti struktur respirasi dalam serangga, ikan, amfibia dan manusia. Seterusnya, memerihalkan penyesuaian struktur respirasi dan fungsinya dalam pertukaran gas bagi haiwan dan manusia. Yang terakhir, untuk membanding dan membezakan antara struktur respirasi manusia dan haiwan. Kita lihat struktur respirasi serangga dan penyesuaiannya. Sistem pernafasan serangga ialah sistem trakea. Trakea terdiri daripada 3, iaitu trakea, tracheol dan spiracle. Tracheol merupakan permukaan respirasi bagi serangga. Jadi, ia mempunyai ciri-ciri yang berikut yang membolehkan pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap. Yang pertama, bilangan tracheol yang banyak. Yang kedua, dinding tracheol yang lembab. Dan yang ketiga, dinding epitelium tracheol nipis. Tahukah anda, sesetengah serangga mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya? Kantung ini berisi udara untuk mempercepatkan penghantaran gas respirasi semasa pergerakan badan yang cergas. Seterusnya, kita lihat struktur respirasi ikan dan penyesuaiannya. Sistem respirasi ikan ialah insang. Tahukah anda apakah itu insang? Anda boleh rujuk rajah yang ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Insang terdiri daripada barisan filamen yang disokong oleh lengkung insang. Terdapat banyak filamen insang dan lamela untuk menambah jumlah luas permukaan respirasi. Dinding epitelium filamen insang adalah nipis dan permukaan insang adalah lembab serta terdapat banyak jaringan kapilari darah di dalam filamen. Ciri-ciri ini membolehkan pertukaran gas berlaku dengan lebih cekap. Seterusnya, kita lihat pula struktur respirasi bagi katak dan penyesuaiannya. Katak boleh bernafas melalui 2 cara, iaitu kulit dan peparu. First kali kita lihat kulit. Dalam keadaan kurang aktif, katak akan menggunakan kulit untuk pertukaran gas. Ciri-ciri kulit adalah nipis dan sangat telak terhadap gas respirasi. Kulit yang lembab akan membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya dengan lebih mudah. Selain itu, di bawah kulit terdapat banyak jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi. Seterusnya, bagi peparu pula, permukaan peparu katak berlipat-lipat untuk menambahkan jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas. Selain itu, membran peparu yang nipis memudahkan resapan gas respirasi. Dinding peparu juga sentiasa lembab untuk membolehkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Peparu juga kaya dengan jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi dengan lebih cepat. Akhir sekali, kita lihat pula struktur respirasi bagi manusia dan penyesuaiannya. Struktur respirasi manusia ialah alveolus. Alveolus ini mempunyai ciri-ciri tertentu untuk memaksimumkan peresapan gas respirasi. Yang pertama, bilangan alveolus yang banyak akan memberi jumlah luas permukaan yang besar untuk peresapan gas respirasi. Seterusnya, dinding alveolus sentiasa lembab. Gas oksigen dan gas karbon dioksida boleh melarut dengan mudah dan seterusnya meresap melalui dinding alveolus ke dalam kapilari darah. Alveolus juga dilingkari oleh jaringan kapilari darah yang banyak untuk mempercepatkan peresapan gas respirasi. Selain itu, dinding alveolus juga sangat nipis, iaitu setebal 1 sel. Ini untuk memudahkan peresapan gas respirasi di dalam alveolus. Sekarang, mari kita lihat apakah persamaan antara struktur respirasi manusia dan juga haiwan. Terdapat 4 persamaan yang boleh disenaraikan. Yang pertama, kesemua struktur respirasi mempunyai nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar untuk pertukaran gas respirasi yang lebih cekap. Kedua, kesemua struktur respirasi adalah nipis dan ini memudahkan resapan gas respirasi berlaku dengan cepat. Seterusnya,
Kesemua struktur respirasi sentiasa lembab dan ini membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Yang terakhir, struktur respirasi dilengkapi dengan jaringan kapilari darah kecuali serangga kerana serangga tidak mempunyai darah yang membenarkan pengangkutan gas respirasi yang cepat. Sekarang mari kita lihat bagaimana struktur pernafasan haiwan dan manusia berbeza antara satu sama lain. Anda diberikan masa 3 minit untuk melengkapkan jadual yang diberikan seperti di atas. Okey, masa dah tamat. Sekarang mari kita isi jawapan ini bersama-sama. Bagi struktur respirasi untuk serangga, seperti mana yang kita telah belajar tadi, serangga punya struktur respirasi ialah trakea. Manakala ikan, ia mempunyai filamen dan lamela insang. Bagi katak pula, ia mempunyai dua struktur respirasi iaitu kulit dan peparu. Bagi manusia pula, kita mempunyai alveolus. Seterusnya, kita lihat bagaimana nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang tinggi dapat diperoleh. Bagi serangga, ia mempunyai bilangan trakeal yang banyak. Bagi ikan pula, ia mempunyai bilangan filamen dan lamela insang yang banyak. Bagi katak pula, ia mempunyai permukaan dalam peparu yang berlipat-lipat. Dan bagi kita pula manusia, kita mempunyai bilangan alveolus yang banyak. Kita mulakan dengan mekanisme pernafasan bagi serangga iaitu belalang. Semasa menarik nafas, otot abdomen akan mengendur dan ini akan menyebabkan injap spiracle terbuka. Tekanan dalam trakea akan berkurang dan udara akan ditolak masuk ke dalam badan melalui spiracle. Semasa menghembus nafas pula, otak abdomen akan mengecut menyebabkan tekanan di dalam trakea bertambah. Udara akan dipaksa ditolak keluar daripada spiracle. Bagi mekanisme pernafasan katak pula, sila rujuk raja untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Semasa menarik nafas, lantai mulut akan direndahkan. Seterusnya, isi padu dalam rongga mulut akan bertambah menyebabkan tekanan dalam rongga mulut berkurang. Tekanan yang berkurang ini akan menyebabkan udara memasuki lubang hidung ke dalam mulut. Seterusnya, lubang hidung tertutup dan lantai mulut dinaikkan, menyebabkan tekanan bertambah dan glotis terbuka. Seterusnya, udara dapat mengalir ke dalam peparu dan pertukaran gas dapat berlaku. Semasa menghembus nafas pula, yang pertama, lubang hidung katak akan terbuka. Udara akan mengalir keluar dari mulut. Keadaan peparu pula akan membonjol ke atas dan glotis akan terbuka. Peparu seterusnya mengecut, membolehkan udara mengalir keluar ke atmosfera. Kita lihat pula mekanisme pernafasan bagi ikan. Tarikan nafas adalah aliran air ke dalam mulut. Pertama, mulut akan terbuka dan lantai mulut direndahkan. Isi padu rongga farinks akan bertambah menyebabkan tekanan dalam rongga mulut berkurang. Tekanan di luar adalah lebih tinggi daripada tekanan di dalam mulut dan ini akan menekan operculum. Operculum akan tertutup dan air dapat memasuki mulut. Semasa menghembus nafas pula, mulut akan tertutup dan lantai mulut dinaikkan. Seterusnya, isi padu rongga farinks berkurang menyebabkan tekanan di dalam rongga mulut bertambah. Operculum akan terbuka menyebabkan air mengalir melalui insang melepasi lamela insang. Di sini, pertukaran gas akan berlaku. Setelah itu, air dapat mengalir keluar melalui operculum. Sekarang, mari kita lihat
satu video untuk menambahkan lebih kefahaman tentang mekanisme pernafasan ikan. Almost all fish breathe or get their oxygen from water. Instead of using lungs, fish breathe with organs called gills. Most fish have 4 pairs of gills enclosed in a gill chamber on each side of the head. On the outside of the body, a flap of bone called a gill cover protects the gills of bony fish. To get oxygen, fish gulp water through the mouth and pump it over the gills. In many fish, the breathing process begins when the gill covers close and the mouth opens. The walls of the mouth then move inward. The mouth partially closes and the gill covers open. This action forces the water from the mouth into the gill chambers. The inside of each gill consists of fleshy, thread-like filaments. Water from the mouth passes over the filaments. The filaments are closely spaced along a gill arch in 2 rows. Each filament has many tiny extensions called lamellae. Blood flowing through the lamella takes oxygen from the water and releases carbon dioxide into the water. After the fish receives its oxygen, the water passes out through the gill openings and the breathing process begins again. Akhir sekali, mari kita lihat mekanisme pernafasan manusia. Semasa menarik nafas, otot interkostal luar mengejut, manakala otot interkostal dalam mengendur. Hal ini menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke depan. Otot diafragma pula mengejut dan menyebabkan diafragma menjadi leper dan mendatar. Kedua-dua keadaan ini menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah dan tekanan rongga toraks berkurang. Seterusnya, udara dapat memasuki peparu dan pertukaran gas akan berlaku di alveolus. Semasa menghembus nafas, mekanismenya akan bertentangan dengan mekanisme tarikan nafas. So, otot interkostal luar akan mengendur manakala otot interkostal dalam mengejut. Hal ini menyebabkan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Seterusnya, otot diafragma mengejut. Pengejutan otot ini akan menyebabkan diafragma melengkung ke atas dan berbentuk kubah. Kedua-dua keadaan ini akan menyebabkan isi padu rongga toraks berkurang manakala tekanan toraks bertambah. Udara seterusnya didesak keluar daripada peparu. Sekarang, mari kita bezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan berdasarkan ciri-ciri berikut. Pertama, bagi liang pernafasan. Untuk serangga, liang pernafasannya ialah spiracle. Bagi ikan pula, ialah mulut dan operculum. Bagi katak, ialah lubang hidung. Dan bagi manusia, juga lubang hidung. Seterusnya, struktur yang membantu pernafasan serangga adalah toraks dan abdomen. Ikan pula, operculum dan rongga mulut yang berotot. Bagi katak, rongga mulut dengan dinding yang berotot dan manusia pula, diafragma, sangkar rusuk dan otot interkostal. Mekanisme pernafasan bagi serangga dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot abdomen. Ikan pula dibantu oleh pergerakan dasar rongga mulut dan otot operculum. Katak pula dibantu oleh pergerakan pantas dasar rongga mulut dan sifat kekenyalan peparu. Dan kita dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot interkostal dan otot diafragma serta pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke depan serta ke bawah dan ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik seterusnya adalah pertukaran gas dalam manusia dan juga isu kesihatan berkaitan sistem respirasi manusia. Okey, yang pertama pertukaran gas dalam manusia. So, pertukaran gas dalam manusia ni ada beberapa aspek, yang itu berkomunikasi tentang respirasi luar dan respirasi dalam. Okey, di bawah subtopik ini ada beberapa lagi pecahan, iaitu pertukaran gas antara peparu dengan darah, pengangkutan gas respirasi dari peparu ke tisu, pengangkutan gas antara darah dengan tisu dan juga pengangkutan gas respirasi dari tisu ke peparu. Okey, yang pertama adalah pertukaran gas antara peparu dengan darah. So, apa maksud pertukaran darah ini? So, pertukaran darah ini adalah suatu proses di mana gas bergerak secara pasif melalui peresapan di seluruh sesuatu permukaan, baik di permukaan air ataupun
buih gas dalam tercair maupun membran telap dan juga bukan telap yang menjadi sempadan antara organisma dan persekitaran luar selnya. Di dalam tubuh manusia, tempat berlakunya pertukaran gas iaitu permukaan alveolus dengan kapilari darah dalam paru-paru. So, pertukaran gas ni berlaku melalui proses resapan dan juga melibatkan gas oksigen dan karbon dioksida. Okey, seterusnya, bagaimanakah proses pertukaran gas ni berlaku? So, udara serutan dalam alveolus mengandungi kandungan oksigen yang tinggi dan juga sedikit kandungan karbon dioksida dengan kuantitinya dalam kapilari darah di paru-paru. So, disebabkan itu, tekanan oksigen yang adalah lebih tinggi dalam udara alveolus berbanding dengan tekanan separuh oksigen dalam kapilari darah. Seterusnya, tekanan oksigen yang tinggi dalam alveolus menyebabkan oksigen yang terlarut dalam lapisan lembap pada dinding alveolus meresap keluar dari alveolus ke dalam kapilari darah. Okey, untuk melihat secara jelas, marilah kita sama-sama melihat gambar yang diletakkan bersama dalam slide ini. Okey, dari sini kita dapat melihat arah darah masuk dan juga darah keluar dan juga lokasi di mana oksigen dan juga karbon dioksida itu meresap ke dalam alveolus dan juga meresap ke dalam darah merah. Okey, yang seterusnya adalah pengangkutan gas respirasi dari paru-paru ke tisu. Dalam proses ini, oksigen telah meresap keluar dari alveolus ke dalam kapilari darah perlu diangkut ke sel-sel badan. Di kapilari darah, oksigen meresap ke dalam sel darah merah dan membentuk oksihemoglobin. Oksigen yang diangkut dari paru-paru ke seluruh badan dalam bentuk oksihemoglobin dan oksihemoglobin ini akan terurai dan membebaskan oksigen dan terus meresap masuk ke dalam sel. Okey, yang seterusnya adalah pertukaran gas antara darah dengan tisu. Okey, pada sel badan yang kekurangan oksigen, tekanan oksigen yang tinggi dalam darah menyebabkan oksigen meresap keluar dari kapilari darah ke dalam tisu. Okey, pada tisu terdapat banyak karbon dioksida yang terhasil dari respirasi sel. Justru, tekanan karbon dioksida yang tinggi dalam tisu menyebabkan karbon dioksida meresap keluar daripada tisu dan memasuki kapilari darah. Yang keempat adalah pengangkutan gas respirasi dari tisu ke paru-paru. Dalam darah, sebahagian karbon dioksida ni diangkut sebagai asid karbonik dan sebahagian lagi bersepadu dengan hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin dalam sel darah merah. Karbon dioksida dalam bentuk asid karbonik, karbaminohemoglobin dan ion karbonat. Ion bikarbonat yang diangkut ke alveolus dan masuk dalam alveolus. Okey, topik yang seterusnya mengenai isu kesihatan berkaitan sistem respirasi manusia. Kesan chronic obstructive pulmonary disease terhadap sistem respirasi manusia ada beberapa pecahan iaitu asma, bronkitis kronik dan juga emphysema. So, apakah chronic obstructive pulmonary disease ini? So, COPD ini adalah satu penyakit kronik sistem pernafasan di mana terjadi penyempitan dan juga radang iaitu inflamasi pada saluran pernafasan. Gejala penyakit ini apakah? So, sesak nafas sewaktu melakukan aktiviti atau semasa rehat, sesak nafas terutama sekali sewaktu pagi waktu bangun tidur, batuk berkahak berpanjangan, nafas berbunyi ataupun dikenali sebagai wheezing, ciri-ciri kegagalan paru-paru dan juga jantung, bengkak dan bengkak kaki. Orang yang mempunyai penyakit COPD ini berisiko untuk mendapat penyakit jantung, bara, paru-paru dan pelbagai penyakit yang lain. Okey, berdasarkan kesan dia adalah emphysema, bronkitis kronik dan juga bronkitis kronik dan juga asma. So, keadaan bagi emphysema ini adalah alveolus rosak, jumlah luas permukaan alveolus berkurang. So, kesan daripada ini, pertukaran gas yang berlaku adalah kurang efisien. So, apakah yang menyebabkan emphysema ni? So, yang menjadi penyebab ni ialah terdedah kepada asap yang merangsangkan paru-paru. Yang seterusnya adalah keadaan rawatan. Keadaan rawatan yang
yang mampu menyembuhkan penyakit emfisema ini ialah ubat-ubatan, terapi oksigen bagi sesiapa yang sudah lazim dengan merokok, digalakkan untuk berhenti merokok, dan juga pemulihan pulmonari. Yang seterusnya adalah bronkitis kronik, yang di mana keadaannya bronkiol menjadi radang, bengkak, tersumbat, dan juga mukus banyak terbentuk, silium rosak iaitu sukar dalam penyingkiran mukus. Kesan daripada penyakit ini adalah aliran udara kurang, pernafasan menjadi sukar dan juga batuk berterusan. Yang menyebabkan bronkitis kronik ini adalah daripada asap rokok itu sendiri, pencemaran udara, habuk dan juga gas toksik. Kaedah untuk merawat bronkitis kronik ini adalah sebaik-baiknya adalah berhenti merokok. So, yang terakhir adalah asma, yang di mana keadaannya dinding bronkiol bengkak, menebal, bukaan bronkiol ini menjadi kecil dan laluan udara sempit. Kesan asma ini adalah pernafasan menjadi sukar, sesak nafas, bunyi bersiul apabila sedang bernafas, dan faktor penyebab asma ini adalah jangkitan pernafasan dan sesama, pendedahan kepada asap rokok, pencemaran udara, dan kaedah rawatan dia adalah ubat. Okey, sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.